Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua murid, hari ini kita akan teruskan mata pelajaran kita dengan kelas yang pertama pada hari ini, iaitu kelas mata pelajaran sains tahun 2 bagi sesi 2021. Jadi, untuk meringkaskan cerita, kelas sains tahun 2 yang seajar ialah kedua-dua kelas tahun 2 Bestari dan juga 2 Cerdik. Okey, jadi pada hari ini kita akan mulakan sesi pembelajaran kita yang pertama di bawah tajuk kemahiran saintifik. Di bawah tajuk kemahiran saintifik. Okey, sebagaimana yang kamu boleh lihat dekat sini, tajuk kemahiran saintifik pecahannya ada dua, iaitu kemahiran proses sains dan juga kemahiran manipulatif sains. Kemahiran proses sains dan juga kemahiran manipulatif sains. Jadi, untuk hari ini kita akan tengok satu persatu untuk setiap elemen yang ada di dalam kemahiran proses sains. Okey. Kemahiran proses sains ataupun dipanggil sebagai KPS. K ialah kemahiran, P ialah proses, S ialah sains. Jadi namanya ialah KPS. Bagi murid-murid tahun 2 ada silap. Bagi murid-murid tahun 2 ada 4 kemahiran yang kamu perlu tahu. Yang pertama ialah memerhati. Yang pertama ialah memerhati. Yang kedua ialah mengelas. Ya, mengelas. Yang ketiga ialah mengukur dan menggunakan nombor. Mengukur dan menggunakan nombor. Yang keempat, berkomunikasi. Yang terakhir iaitu yang keempat, berkomunikasi. Okey, kemahiran proses sains yang pertama iaitu memerhati. Apa benda kita nak belajar tentang tajuk ini? Okey, secara kasarnya, kemahiran proses sains memerhati melibatkan semua deria yang ada pada badan kita, iaitu deria yang pertama, deria mata untuk melihat, deria hidung untuk menghidu, deria mulut dan lidah untuk merasa, deria telinga untuk mendengar, dan kita ada tangan, kulit untuk deria sentuhan. Okey. Mari kita baca skrin ini. Okey, ada ibu dan anak-anaknya sedang membuat sesuatu di dapur. Maknya berkata, kita perlukan tepung, garam, gula, yeast dan air untuk membuat roti. Jadi dekat sini mak dia hendak membuat roti. Mula-mula kita masukkan tepung. Kemudian kita masukkan garam. Kemudian kita masukkan gula. Kemudian kita masukkan yeast dan kita masukkan air. Selepas itu kita uli adunan menjadi dough yang lembut. Maksudnya uli itu kita gaul lah. Kita gaul menjadi lembut. Kemudian kalau kamu tengok dalam gambar, dough itu kecil sahaja, kemudian dia tutupkan dengan tuala yang bersih dan lembap dan dibiarkan selama 1 jam. Selepas 1 jam, adik dekat situ berkata, wah, adunan sudah mengembang. Adunan sudah mengembang. Kemudian kita bakar dahulu adunan ini, maka akan terjadilah roti. Okey, situasi yang seterusnya, sambung. Apa
Bila tengah masak roti itu di dalam oven ataupun ketuhar, adiknya berkata, "Wah, sedapnya bau roti ini. Wah, sedapnya bau roti ini." Kemudian kakaknya berkata, "Jangan sentuh ketuhar ini, panas." Kemudian ada bunyi, ting. Kemudian adik berkata kepada ibu, "Ibu, ketuhar sudah berbunyi. Roti dah masak ke?" Lepas tu mak dia pun keluarkan roti, mak dia hidang. Lepas tu adiknya berkata, "Sedapnya roti ini. Ialah lembut dan gebuk roti ini." Okey. Jadi ada beberapa dera yang terlibat. Yang pertama, apabila mak dia membuat adunan dough roti itu, dia melihat dengan mata dough itu sebelum ditutup dengan tuala yang lembap dan bersih, saiznya kecil sahaja, tetapi selepas 1 jam adunan itu mengembang. Okey. Kemudian adik nak sentuh ketuhar tapi kakak tak bagi. Kakak kata, "Jangan. Ketuhar ini panas." Itu melibatkan dera sentuhan. Kemudian ketuhar berbunyi ting. Kita mendengar dengan menggunakan telinga. Kemudian dia makan roti itu. Sedapnya roti ini merasa menggunakan lidah. Okey. Jadi dekat sini, semasa ibu Nisa membuat roti, Nisa dan adiknya memerhatikan dengan melihat perubahan adunan. Adunan mula-mulanya kecil, bila dibiarkan, ditutup dengan tuala, bila dibiarkan dia jadi besar. Kemudian menghidu bau roti yang sedang masak menggunakan hidung. Merasa roti yang telah dimasak menggunakan mulut dan lidah. Memegang roti yang telah masak, kemudian mendengar bunyi ketuhar. Jadi kotak biru di bawah menyatakan kita mengumpulkan maklumat tentang perubahan yang berlaku di sekeliling dengan cara melihat, menghidu, merasa, menyentuh dan mendengar. Proses ini, semua-semua yang tadi itu kita panggil sebagai kemahiran memerhati. Seterusnya, kemahiran proses sains kedua iaitu mengelas. Ya, kemahiran proses sains yang kedua iaitu mengelas. Okey, perhatikan ciri-ciri anggota badan pada haiwan berikut. Kita ada itik, ada harimau, ada penguin, ada tenuk, ada elang, ada kambing. Jadi, kat gambar bawah tu dia tulis, ciri anggota badan yang boleh diperhatikan pada haiwan-haiwan di atas adalah seperti berikut. Itik ada 2 kaki, ada kepak, ada kepala. Kita tengok ciri ya. Ciri fizikal itu ialah ciri yang kita boleh nampak dengan menggunakan mata. So kita tengoklah penguin ada 2 kaki, ada kepak, tenuk ada 4 kaki, kemudian kita ada kambing, ada tanduk dan sebagainya. Okey. Jadi bagi gambar-gambar yang tadi, itik mempunyai kepak dan berkaki 2, harimau tidak mempunyai kepak dan berkaki 4, penguin mempunyai kepak dan berkaki 2, tenuk tidak mempunyai kepak dan berkaki 4, elang mempunyai kepak dan berkaki 2, kambing tidak mempunyai kepak dan berkaki 4. Jadi pengelasannya boleh dibahagikan mengikut haiwan berkepak dan haiwan yang tidak berkepak. Contoh, itik, penguin dan elang mempunyai ciri sepunya iaitu mempunyai kepak. Maksudnya apa? Itik, elang dan penguin semuanya ada kepak, Boleh terbang, tak boleh terbang lain kira, tapi dia ada kepak. Kemudian kambing, tenuk dan harimau berbeza dengan itik, penguin dan elang kerana tidak berkepak. Jadi dia buat 2 pengelasan. Kumpulan 1, haiwan berkepak. Kumpulan 2, haiwan yang tidak berkepak. Haiwan yang berkepak ialah itik, elang dan penguin. Haiwan yang tidak berkepak ialah kambing, tenuk dan harimau. Okey, jadi kat sini contoh contoh jadual yang telah dibuat. Anggota badan berkepak, itik, penguin, elang. Tidak berkepak, kambing, tenuk dan harimau. Seterusnya, kemahiran prosesan yang ketiga iaitu mengukur dan
dan menggunakan nombor. Mengukur dan menggunakan nombor. Terus. Okey, dalam gambar ada dinyatakan seorang pelajar perempuan berkata, berat saya 24 kilogram. Bagaimanakah kamu mengukur berat kamu? Budak lelaki tanya. Kemudian perempuan itu cakap, saya mengukur berat saya dengan alat penimbang ini. Kemudian budak lelaki itu pula berada di atas penimbang dan tertulis dekat situ, berat kamu 35 kilogram. Kamu lebih berat daripada saya. Walaupun umur kita sama, tetapi berat kita berbeza. Okey. Apa yang cuba disampaikan kat sini ialah mengukur dengan menggunakan nombor bagi unit berat. Kalau dekat situ kamu nampak dia ada tulis dekat situ berat saya 24 kilogram. Ada unit berat kamu 35 kilogram. Ada unit. So ini ialah unit piawai. Kalau bagi bahasa untuk unit bukan piawai, unit piawai dia kata saya 24 kilo, kamu 35 kilogram. Kamu lebih berat daripada saya. Itu ialah piawai. Kalau bukan piawai, dia akan cakap apa? Kamu beratlah, saya ringan. Tidak ada unit dan tidak ada piawai. Dia akan cakap, kau lebih berat, aku ni ringan je. Dia tak cakap 24 kilogram ke 35 kilogram. Dia cakap berat, ringan. Itu ialah ukuran bukan piawai. Tidak ada nilai. Tidak boleh menyatakan nilai. Yang kita belajar sekarang untuk tahun 2, kena belajar ukuran piawai bagi berat ialah kilogram. Berat badan kita menggunakan kilogram. 24 kilogram. 35 kilogram. Contoh. Okey. Nurul dan Kanang mengukur berat badan mereka dengan menggunakan alat piawai yang sesuai, iaitu pemberat, alat mengukur berat. Mereka telah menggunakan kemahiran mengukur dan menggunakan nombor. So, kat sini tadi cikgu dah bagi tahu ukuran piawai ada nombor, ada unit. Manakala bukan piawai, tidak ada nombor dan tidak ada unit. Contohnya ialah seperti berat dan ringan, tak ada unit. Tapi kalau bagi ukuran piawai, 24 kg berbanding dengan 35 kg, ada nombor dan ada unit. Seterusnya, kemahiran persiasan yang keempat, iaitu berkomunikasi. Berkomunikasi. Kita tengok apa maksud dia. Dekat sini ada jadual, ada hari, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Ada gambar penyapu untuk menyapu sampah. Ada gambar pembersih tingkap, ada gambar meja untuk susun meja, dan ada gambar papan putih untuk memadam papan putih. So, kita boleh baca kat sini, kalau murid-murid boleh tengok, hari Isnin yang bertugas menyapu sampah ialah Ismail dan Ramlah. Okey, kita pergi kepada menyusun meja pada hari Rabu. Kita tengok, susun meja pada hari Rabu. So, jadi yang menyusun meja pada hari Rabu ialah Rina dan Badrul. Okey, saya nak tanya. Hairun nama budak, nama orang. Dia bertugas pada hari apa? Jadi kalau aku nampak kat sini, Hairun bertugas pada hari Jumaat untuk memadam papan putih. Itu ialah cara kita membaca jadual. Kalau saya tanya lagi, Jannah bertugas pada hari apa? Kamu tengok nama Jannah, tengok hari dia di sebelah kiri, kamu akan nampak Jannah bertugas pada hari Selasa. Jadi apa tugas Jannah? Tugas Jannah ialah membersih tingkap. Itu ialah salah satu cara untuk kita membaca jadual. Seterusnya, berkomunikasi bermaksud mencatat dan membacakan maklumat adalah antara bentuk kemahiran komunikasi. Contoh, kita ada gambar ikan, tapi kita tak nak cakap ikan. Jadi kita pergi kat kawan, kita tunjuk ikan. Kawan akan cakap, ikan. Itu adalah salah satu contoh berkomunikasi tanpa bercakap. Kemudian ada
carta guru, apa dia, guru ketua kelas. Ini ialah carta organisasi kelas 2, arif guru, ketua kelas, bawah guru ialah ketua kelas, kemudian ada penolong ketua kelas, carta. Kemudian ada graf, jenis graf, ada tinggi, ada rendah, ada berwarna. Kemudian ada model, bukan modeling yang jalan-jalan itu pun model juga, tapi ini model benda yang sebenar tapi dibuat jadi seperti sebenar. Ini patung singa, bukannya singa sebenar. So ini adalah model. Okey, kelas kita sudah tamat pada hari ini. Saya harap kamu dapat faham, dan sesudah kamu mengikuti video ini, jemput-jemputlah untuk membuat kerja rumah yang saya dah bagikan di dalam YouTube. Okey semua, bye-bye.